Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back gang. Welcome back to my channel. Alright gang, seperti biasa setiap hari Khamis malam Jumaat aku akan berkongsikan kisah-kisah seram. Dan kisah seram pada kali ini aku akan ceritakan pengalaman aku sendiri semasa aku bekerja di salah satu kapal mewah di Langkawi, Kedah. Kisah seram malam Jumaat. Alright gang, aku ringkaskan cerita. Okey, cerita dia macam ni. Pada malam kejadian, nak dijadikan cerita, sebelum terjadinya perkara yang menyeramkan untuk aku. Actually banyak perkara seram yang terjadi semasa aku bekerja selama 2 tahun di kapal di Langkawi. Dan salah satunya ceritanya ialah pada malam kejadian, malam tu dalam pukul 9 ke 10 macam tu, aku keluar daripada kapal untuk pergi mencari makanan lah. Aku pergi ke salah satu daerah di Pantai Cenang, Langkawi. So bila aku dah pergi beli makanan apa semua tu, dalam pukul 11 macam tu baru aku balik semula ke kapal lah. So kalau orang Langkawi, korang mesti tahu jalan untuk sampai ke Harbour Park Langkawi tu macam mana dia punya seram. Okay, so itu nanti aku cerita lah. Ada juga pengalaman aku seram yang aku lalu kat jalan tu. So yang tu nanti aku cerita lain. Okay, so bila aku on the way daripada Pantai Cenang untuk pergi ke Harbour Park tu, Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. So bila sampai sahaja di Harbour Park Langkawi tu, sampai di tempat dek kapal aku lah. So aku akan berjalan, aku parking motor dekat atas. So aku akan turun bawah kat JT tu untuk berjalan sampai ke kapal aku. Kemudian aku duduk rehat sebentar di atas dek kapal, di bahagian belakang kapal tu lah. Aku duduk di atas tu sambil isap rokok. Lepas tu kawan aku pun keluar, kita orang sembang kat luar. Waktu tu dah lebih kurang daripada pukul 11 lebih tu sampai pukul 12 lebih kita orang sembang dekat luar tu. Kita orang sembang sambil isap rokok. So kita orang sembang. Tiba-tiba kita orang sembang terbuka cerita seram yang ada dekat Harbour Park tu. So kita orang pun cerita seram kan. Sambil kita orang duduk kat situ sebenarnya, tapi kita orang macam mana boleh terfikir kita orang boleh cerita seram pula. So bila kita orang cerita, yang kawan aku ni pula dia tengah hisap rokok dekat tepi dek kapal tau. So dia tengah hisap rokok dekat tepi dek kapal tu. Kemudian sambil dia hisap rokok tu, bila dia dah habis hisap rokok, dia ni pun satu masalah juga. Dah ada X-ray kat depan tu, dia pergi buang kat dalam laut. So apa yang terjadi geng, masa dia buang dalam laut tu, bila putung rokok tu jatuh ke atas permukaan air, tiba-tiba bila dia tengok betul-betul, sebab dekat kawasan kapal kita orang ni, kawasan parking, kita orang bila malam kita orang akan buka lampu kapal tau. So pantulan cahaya kapal tu kena dekat permukaan air tu. So bila dia baling putung rokok tu jatuh saja ke atas permukaan air tu, ada satu macam kepala manusia tau. Ada macam kepala manusia berambut panjang. Kita rambut panjang duduk dalam air dalam keadaan terapung, separa terapung. Kita punya rambut tu dia akan circle tau, dia akan jadi macam lebar tau. So dia punya lebar tu lebar yang sangat-sangat panjang geng. Tapi kita akan nampak satu ketul macam kepala, dan rambut dia sangat-sangat panjang geng. Sangat-sangat panjang. So bila kawan aku baling, dia macam tep, dia bunyi macam tu tau. Lepas tu kawan aku tengok dia macam dia istighfar, dia astagfirullahalazim. Aku pun terkejut dah, apa benda weh. So aku pun pergilah kat dek tu. Aku berlari pergi kat dek tu. Aku tengok astagfirullahalazim, ada kepala wanita yang berambut panjang dekat atas permukaan air tu. Kemudian geng, benda tu dia tak settle kat situ tau. Kita orang waktu tu, keadaan masa tu, kita orang dah jadi gelabah tau. Kita orang jadi tak tahu nak buat apa. Padahal kita orang selalu keluar daripada pintu lagi satu tau, pintu kru lah. Kita orang punyalah kelang kabut nak masuk dalam kapal tu, kita orang masuk ikut pintu utama. Pintu utama terkunci. Dan nak dijadikan cerita, kunci aku bawa masa tu. Aku bawa kunci pintu utama tu. Kita orang nak buka kunci tu punyalah menggeletar tangan, tak boleh nak buka. Dan apa yang terjadi? Masa kita orang tengah kelang kabut nak buka kunci tu, tiba-tiba ada bau harum, kemudian bau busuk, bau harum, bau busuk. Lepas tu kita orang dengar macam ada benda, suara perempuan menangis. Ini adalah cerita betul. Ini memang aku tak tipu. Suara menangis tu sangat-sangat jelas bila kita orang toleh saja ke belakang. Okey, macam ni. Situasi dia, kapal kita orang ni parking dekat bahagian belakang lah, sebab kapal kita orang parking maknanya kalau ikut kereta ni, kalau kita masuk parking, kita masuk bontot dulu. So kapal kita orang parking bontot dulu. So bila parking bontot dulu, kita orang duduk kat belakang ni. Bila kita orang terdengar bunyi suara menangis tu, kita orang toleh ke belakang, dan bahagian belakang tu adalah satu kawasan yang lapang dan dia ada tangga tau, dia ada tangga tinggi.
Dia ada tangga tinggi macam tu lah. So dekat salah satu pokok pasu bunga yang ada dekat tengah-tengah tangga tu, kita orang nampak ada sosok wanita berambut panjang. Dia punya rambut tu, apa yang digambarkan sini, dia punya rambut tu terhurai sampai ke lantai. Kemudian baju dia lusuh tau, baju putih macam putih kekuningan, lusuh. Tapi dia tak nampak muka tau, dia nampak rambut tutup. Dia memandang tepat ke arah kami. Dan waktu tu Tuhan saja yang tahu macam mana perasaan kami. Menggelabah nak buka pintu tak boleh. Dan akhirnya kami terfikir pintu kru kat belakang tu. Kita orang lari ke belakang. Dan tutup pintu. Kita orang masuk, turun ke bawah untuk ke kru punya bilik. Kita orang turun ke bawah, terus kita orang masuk dalam bilik. Kita orang terus selimut makanan yang aku beli tadi, aku tinggal dekat atas tu, geng. Allahuakbar. So selepas selang beberapa, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit, bila kita orang tengah duduk dalam bilik, dalam ketakutan ni, terdengar dekat atas bahagian kapal. Kita orang, bilik kru dia dekat bawah tau. Kapal ni dia ada 3-4 tingkat. So bilik kru dia ada bawah sekali bilik kru. So bila kita orang duduk kat bilik kru bawah tu, dengar ada orang berlari dekat atas dek kapal tu. So kita orang dengar duduk dia lari. Tu dia lari, dia macam pusing kapal tu, dia keliling kapal. Duduk lari sini, dia lari sana, dia lari sini, dia lari sana. Lepas tu, lepas dia berlari tu, tak cukup dengan tu, dia kacau dekat bahagian bawah pula. Kita orang punya bilik kru ni ada lebih kurang 5 ke 6 bilik untuk kru sahaja. So satu bilik kru ni boleh menempatkan lebih kurang 4 orang. So bila dia dah berlari dekat atas tu, dia dah ganggu kita orang dekat atas. Kemudian dia turun ke bawah pula. Apa yang dia buat? Dia main air dalam bilik air, geng. Allahuakbar. Dia buka, dia tutup. Dia buka, dia tutup. Dia flash jamban. Ya Allah, nak berak ke tu? So kita orang apa lagi? Kita orang istighfar, kita orang baca apa yang kita orang tahu punyalah, kita orang gelabah punyalah, kita orang takut ni. Dan alhamdulillah kita orang tertidur. Sampailah ke pagi esok. So malam tu yang terjadi kat kita orang, first kali aku tu dia baling putung rokok atas kepala makhluk tu. Kemudian kita orang dengar, kita orang bau wangi, kemudian bau busuk. Dan yang ketiga, kita dengar suara menangis. Yang keempat, kita nampak makhluk tu. Kelima, dia berlari di atas kawasan dek kapal. Dan keenam, dia main buka tutup air di dalam bilik kru. Dan kita orang pun tertidur. Bila bangun pagi tu, dalam pukul 8 pagi tu aku bangun, aku pun keluar daripada kapal tu, pergi kat bahagian dek kapal tu. Nasib baik kita orang punya nasi semua tu ada lagi, tapi dah basi lah, tak boleh makan lah. So geng, itu sahaja cerita untuk kisah seram pada malam ini. Terima kasih kerana support channel ni. Kita jumpa lagi untuk kisah minggu depan. Dan akhir sekali, ingat, ia wujud dan ia sentiasa berada di sekeliling kita. Assalamualaikum. Kisah seram malam Jumaat.